Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid. Kita teruskan pembelajaran bab 2, struktur dan fungsi daun. Kita fokus kepada 2.2, organ utama pertukaran gas. Kenapa perlunya proses pertukaran gas? Kalau kita masih ingat, belajar dulu tentang proses fotosintesis. Jadi, pertukaran gas sangat penting supaya proses fotosintesis boleh berlaku. Karbon dioksida boleh masuk ke dalam sel dan meneruskan proses fotosintesis. Lebihan atau hasil buangan fotosintesis iaitu gas oksigen juga boleh dikeluarkan daripada tumbuhan. Jadi siapa yang mengawal buka tutup atau proses pertukaran gas ini? Dia dikawal oleh satu organ atau liang yang kita panggil stoma. Di mana nak jumpa stoma? Kita jumpa dia di epidermis bawah daun. Stoma tu ialah liang. Liang maksudnya ruang atau bukaan. Jadi siapa yang kawal bukaan tu? Dia dikawal oleh sepasang sel yang kita panggil sel pengawal. Jika masih ingat rupa sel pengawal? Sepasang sel. So sel ini kita panggil dia sebagai sel pengawal. Bukaan ini, bukaan itu kita panggil dia sebagai stoma. Liang stoma. Jadi buka tutup stoma ini dikawal atur oleh sel pengawal. Sama ada sel pengawal dalam keadaan segah atau dia boleh berada dalam keadaan flasid. Jika sel pengawal segah, maka dia akan menyebabkan stoma itu terbuka. Jika sel pengawal dalam keadaan flasid, dia akan menyebabkan stoma tertutup. Ini yang perlu ingat. Segah, kalau sel pengawal segah, stoma akan terbuka. Jika sel pengawal flasid atau kecut, maka stoma akan tertutup. Apa yang menyebabkan sel pengawal tu boleh segah atau sel pengawal tu boleh flasid? Dia dikawal atau dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, pengambilan ion kalium dan yang kedua, kepekatan sukrosa di dalam subsel. Konsepnya ialah, kita lihat satu persatu. Jika kita nak stoma tu terbuka, dua faktor ni sangat mempengaruhi. Yang pertama, kita lihat pengambilan ion kalium oleh sel pengawal. Jika nak buka stoma, ion kalium akan bergerak ke dalam sel pengawal. Kenapa dia bergerak ke dalam sel pengawal? Kerana di luar ni lagi banyak ion kalium berbanding di dalam sel pengawal. Jadi, ion kalium bila masuk ke dalam sel pengawal, dia akan menyebabkan molekul air di dalam sel pengawal tu sedikit berbanding molekul ion kalium. Jadi, dalam keadaan ini kita panggil, bila ion kalium ni lebih banyak, ion kalium bila dia masuk, dia masuk ke dalam sel pengawal, maka ion kalium ni akan jadi banyak, ada banyak kalium. Bila kalium lebih tinggi, maka air sedikit. Bila kalium lebih banyak, maka molekul air akan jadi sedikit bilangan dia. Jadi bila bilangan molekul air kurang, maka apa akan berlaku? Kita akan kata keupayaan air di dalam sel pengawal menurun. Keupayaan air menurun sebab bilangan air sikit.
tetapi keupayaan larutan akan meningkat. Kenapa kita kata keupayaan larutan meningkat? Maksudnya sekarang ini dia boleh menyebabkan air dari luar ya meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Jadi, dengan keadaan ada banyaknya ion kalium di dalam sel pengawal, maka ia akan menyebabkan resapan. Resapan berlaku, osmosis berlaku. Molekul air dari kawasan yang berkepekatan rendah, dia akan pergi ke kawasan yang berkepekatan lebih tinggi. Dari cair ke pekat. Kerana sekarang ni, bila ion kalium bertambah, kepekatan larutan kepekatan larutan dalam sel tu jadi lebih pekat dah, dia jadi hypertonik. Jadi air akan masuk secara osmosis. Bila air masuk secara osmosis, maka stoma akan jadi akan terbuka. Kenapa terbuka? Sebab bila air masuk, sel pengawal akan jadi segar. Bila dia disegah, maka dia akan melengkung keluar. Nampak dia melengkung ni? Dia melengkung. Bila dia melengkung, maka stoma pun akan terbuka. Itu keadaan bila ion kalium. Ion kalium ditambah. Alright, sekarang bila kita tambah ion kalium, apa akan jadi bila melibatkan kepekatan sukrosa? Pada waktu siang, ada cahaya matahari, fotosintesis berlaku. Bila fotosintesis berlaku, maka dia menghasilkan banyak glukosa. Glukosa ini akan ditukar menjadi sukrosa. Sukrosa akan banyak dalam sel pengawal. Kerana sel pengawal sendiri dah jalankan fotosintesis. Bila ada banyak sukrosa, maka air juga akan jadi sikit. Bila air sikit, molekul air dari sel epidermis akan masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Jadi, sel pengawal jadi segar dan dia juga akan melengkung keluar. Dua faktor. Yang pertama, ion kalium. Yang kedua, kepekatan sukrosa. Jadi, bila air masuk dalam sel pengawal jadi segar, dia akan melengkung keluar dan menyebabkan proses pembukaan stoma. Seterusnya kita tengok pula tutup stoma. Bagaimana stoma ditutup? Untuk penutupan stoma pula, kita akan lihat faktor yang sama, ion kalium dan juga kepekatan sukrosa. Untuk ion kalium, dia akan reverse daripada tadi. Kalau tadi nak tutup, ion kalium mesti masuk, bergerak masuk. Sekarang kita nak tutup stoma nak jadi kecil, maka ion kalium yang banyak di dalam sel pengawal mesti bergerak keluar daripada sel pengawal. Bila dia bergerak keluar, keupayaan larutan di dalam sel pengawal akan menurun, keupayaan air akan meningkat. Sebab air akan jadi lagi banyak berbanding kalium. Sekarang molekul air akan meresap keluar dari sel secara osmosis. Bila air lagi banyak daripada kalium, air akan keluar, betul? Bila dia keluar, maka sel pengawal akan jadi kurang air. Dia dah tak segah lagi dah. Dia dah jadi flasid. Bila flasid, dia akan melengkung ke dalam. Dia akan tertutup. Dia akan tertutup. Jadi stoma akan tertutup. Pada masa yang sama, bila tiada cahaya matahari, fotosintesis tidak akan berlaku. Kepekatan sukrosa dalam sel pengawal akan jadi rendah. Keupayaan air akan meningkat. Ada banyak air berbanding sukrosa. Jadi samalah konsepnya. Air akan meresap keluar secara osmosis daripada sel pengawal. Maka sel pengawal menjadi flasid dan stoma akan tertutup. Ini contoh aktiviti yang kita boleh buat untuk melihat proses buka dan tutup stoma.
Okey, kalau awak nak cuba, boleh cuba buat di rumah guna belon, benang dan tip Y. Okay, kalau tak ada tip Y, boleh modify dengan straw pun boleh. Ya. Ini untuk memahami dengan lebih mendalam bagaimana bukaan dan tutup stoma. Okay. Kemudian ini pula ialah taburan stoma pada epidermis daun. Ini kalau kita nak lihat taburan dia, kita boleh buat nanti. InsyaAllah kalau kita boleh bersemuka, kita akan boleh buat dengan lebih lanjut. Apa akan berlaku jika air kurang dalam tumbuh-tumbuhan? Apa kesannya terhadap buka tutup stoma? Okey, air biasanya akan hilang dalam bentuk wap air. Okey, dia akan keluar ke persekitaran melalui liang stoma dalam proses penyedatan. Jadi kalau stoma tu terbuka dengan besar, maka kadar kehilangan air akan meningkat. Lagi cepatlah hilang air. Tapi kalau tutup, stoma tu sel pengawal flasid, stoma tertutup, maka kadar kehilangan air akan rendah. Jadi, jika masih ingat, pembukaan dan penutupan stoma banyak bergantung kepada tekanan segah sel pengawal. Jadi awak lihat bagaimana tumbuhan boleh segar, boleh layu. Okay. Bila tumbuhan dia dapat air yang cukup, air cukup, sel pengawal dia jadi segar. Bila segar, sel pengawal melengkung. Bila melengkung, stoma akan terbuka. Kenapa dia boleh melengkung? Kalau awak lihat, sel pengawal ni dinding dalam selnya lebih tebal. Ni dinding dalam sel ni lebih tebal berbanding di luar dan sifatnya lebih elastik. Yang luar ni lebih elastik berbanding dalam. Jadi dia mudahlah melengkung keluar bila dia segar. Okey, tetapi bila keadaan kurang air, pokok akan jadi layu. Kita lihat pokok jadi layu. Kenapa jadi layu? Sebab sel pengawal sudah flasid. Awak tengok kerana sifat dinding dia sama juga. Yang di luar ni lebih nipis berbanding dalam dinding sel pengawal. Okey. Jadi kalau sel pengawal dah hilang air, maka dia dah tak segar dan stoma akan tertutup. Bila stoma tertutup kerana kurang air, maka tumbuhan menjadi layu. Okey, cikgu harap awak dah boleh memahami bagaimana proses buka tutup stoma. Jadi tugasan hari ini ialah buat praktis formatif 2.2, nombor 1, nombor 2, 3 dan 4. Jika ada apa-apa soalan, boleh PM cikgu bila-bila masa dalam tempoh PDP awak inilah. Okey, terima kasih.